Apa yang boleh rakyat harapkan dalam tempoh 5 tahun mendatang? InsyaAllah tak perlu tunggu 5 tahun. Ya, saya yakin dengan kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar, beliau adalah seorang idealis politik yang saya kenali, yang kita sama-sama kenali. Idealisme inilah yang mahu diterjemahkan dalam bentuk dasar dan juga dalam bentuk pelaksanaan kepada the game changer yang perubahan-perubahan yang mahu diperkenalkan. Kita lihat dalam tempoh kurang daripada 30 hari beliau telah melakukan pelbagai pengumuman. Ya, saya tidak perlu ulas lagi, semuanya mengetahui, dan saya tidak fikir beliau perlu menunggu 100 hari untuk menjadi satu penanda aras untuk the new benchmarking bagi beliau memperlihatkan prestasi kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh beliau. Terbaru Datuk Seri mempengerusikan jawatan kos hidup tadi. Datuk Seri bagi sedikit gambaran. Apa gambaran awal yang dapat diberikan kepada rakyat? Kenapa saya minta gambaran awalnya? Agar rakyat tidak harap keputusan dalam jangka pendek. Yang amat berhormat Perdana Menteri adalah pengurusi majlis menangani kos sara hidup. Pengurusi majlis, ya. Saya telah diminta oleh Yang Amat Berhormat PM untuk mempengurusikan jawatan kuasa menangani dan pelaksanaan kos sara hidup. Artinya saya memperincikan, ya, apa yang telah diputuskan dalam majlis kos sara hidup itu. Antara perinciannya termasuklah tentang tarif elektrik yang telah menjadi dasar, ya. Begitu juga kos bahan-bahan utama makanan, ya. Dan juga ada faktor-faktor dan elemen-elemen lain yang harus saya perhatikan. Dan penglibatan bukan saja pihak menteri dan KSU, tetapi beberapa agensi lain yang terlibat, dan juga persatuan-persatuan pengeluar makanan, ya, persatuan peternak dan sebagainya akan turut dilibatkan. Saya tidak mahu mendahului Yang Berhormat Perdana Menteri. Biarlah beliau yang akan buat pengumuman dan saya memperincikan pelaksanaannya. Soalan saya yang terakhir tu, Datuk Seri. Kenapa terakhir? Kita dah 1 jam setengah, nak sambung lagi boleh? Okay. Saya melihat Perdana Menteri ini memberi ruang yang cukup besar, cukup luas kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri sebagai Timbalan Perdana Menteri. Apa sebenarnya yang Perdana Menteri mahu lihat dengan harapan yang diberikan atau jawatan yang diberikan kepada Datuk Seri? Saya fikir Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan kesaksamaan kepada semua ahli-ahli jemaah menteri, ya. Cumanya saya mungkin ada apa keserasian atau yang dia panggil sebagai chemistry, lebih awal lagi daripada tahun 70-an lagi, ya. Mungkin begitu, ya. Tentu saya pernah menjadi orang nombor 2 pada Datuk Seri Najib, ya. Saya melakukan perkara yang sama, ya. Tentu juga saya berazam untuk melakukan perkara yang sama dan mungkin lebih baik, ya, berdasarkan pengalaman saya. Saya sebut tadi soal prestasi ini bukan saya yang mengukur. Prestasi ini ialah rakyat sendiri mengukurnya, ya. Bukan hanya dari segi the spiral theory of satisfaction, ya, tetapi ialah bagaimana kita mencuba sedaya mungkin yang boleh untuk memenuhi cita rasa rakyat bagi mendepani permasalahan yang mereka hadapi. Saya ingin berkongsi sedikit saja, ya, bahawa parti-parti yang mendukung kerajaan perpaduan mempunyai manifesto parti masing-masing, ya. Telah dipersetujukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya manifesto yang berbeza itu dicari similarity dia, kesamaan. Artinya titik persamaan harus dicari. Ya, sekarang ni ada kurang-kurangnya 5 parti, ya, dan lain-lain parti dan ahli parlimen bebas. Apakah dia similarity dia, titik persamaannya? Ialah tentang kos sara hidup. Semua parti mempunyai manifesto begitu. Jadi itu menjadi keutamaan. Di dalam perkiraan saya, daripada banyak
aku janji dalam manifesto itu terdapat sekurang-kurangnya 20 perkara yang mempunyai kesamaan tiap-tiap parti. Ya. Cuma dia wording, mungkin ayatnya berbeza, tetapi matlamatnya sama. Jadi itulah sebabnya sebuah sekretariat yang tetap diwujudkan untuk melakukan penyelarasan antara parti-parti di dalam kerajaan perpaduan ini, ya, bukan hanya berdasarkan kepada soal mentadbir kerajaan yang tentunya Jemaah Menteri adalah badan yang paling afdal untuk mengendalikannya, tetapi di dalam sekretariat tetap ini kita melihat titik persamaan dan merapatkan titik perbezaan jika ada, supaya kerjasama ini boleh dibuat untuk jangka sederhana dan jangka panjang. Dan insya-Allah dengan azam yang begitu, saya yakin, ya, apabila keserasian itu dapat tumbuh dengan subur, maka yang dapat manfaat ialah rakyat. Bukan soal-soal politiking di antara parti-parti yang akhirnya memberikan mudarat pada rakyat, memberikan kesengsaraan pada rakyat. Yang kami mahukan, yang kami dambakan ialah soal kesejahteraan pada rakyat dengan mewujudkan kestabilan politik di negara kita. Apakah tidak akan ada syaratan kedua untuk menggugah kerajaan ini? Saya tidak mahu mendahului hukum Allah lah. Okay. Ya. Kalau ianya berlaku, kita harus depani persoalan itu. Tetapi kita harus ingat, terdapat akta anti lompat parti. Yang meluluskannya ialah ahli-ahli Dewan Rakyat ketika itu yang telah digazetkan, yang harus harus dipatuhi oleh semua ahli-ahli parlimen dan semua parti-parti politik. Baik, saya nak bagi Datuk Seri untuk Datuk Seri simpulkan tajuk kita pada malam ini, ataupun kalau ada yang Datuk Seri tertinggal tentang nak sebut tu susah kan, perdamaian politik negara kita ini. Saya tidak panggil itu sebagai perdamaian. Asasnya ialah jajaran baru politik nasional. Baik. Itu asas. Matlamat kita ialah kestabilan politik. Dan tujuan terakhir kita adalah untuk kesejahteraan rakyat keseluruhannya. Jadi 3 elemen itu, iaitu jajaran baru, kestabilan politik dan kesejahteraan kepada rakyat keseluruhannya, insya-Allah. Pesan Datuk Seri kepada ahli UMNO yang berada di luar sana. Mari kita bersama-sama melihat acuan politik baru, landscape baru politik, ya. Saya akan memperjelaskan lebih terperinci lagi di dalam ucapan dasar dalam Perhimpunan Agung bulan Januari nanti, ya. Dan sementara itu saya mohon pengurusi perhubungan negeri yang tentunya telah memberikan penjelasan kepada ketua-ketua bahagian dan ketua-ketua sayap di peringkat bahagian untuk memberikan penjelasan, ya, kepada pemimpin-pemimpin peringkat di cawangan-cawangan. InsyaAllah, ya, saya akan menggunakan pentas ucapan dasar Presiden dan juga penggulungan ucapan Presiden ini sebagai usaha untuk melakukan pencerahan agar tidak timbul kekeliruan, apatah lagi salah tafsir yang pelbagai di kalangan kita, ahli-ahli akademi dan pemimpin-pemimpin di peringkat bahagian dan negeri. Dan saya fikir kaedah yang terbaru ialah kita harus mendakap realiti politik baru dengan acuan politik yang baru.